Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Adriana Najwa binti Muhammad Syafiee, pelajar UNJS 2380 Ethics and Faith of Contemporary Issue. Bersama saya pada hari ini saudari Kalai Nila. Hai, selamat sejahtera Kalai. Hai, Sihat ke? hai, selamat sejahtera. Sihat. Pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasihlah kepada saudari yang kerana sudi untuk luangkan masa pada hari ini untuk memberikan sedikit perkongsian. Macam yang saudari sudah sedia maklum, tujuan kita adakan meeting secara virtual ini adalah untuk membuat perkongsian tentang etika dalam agama yang saudari anuti dan juga agama yang saya anuti. Jadi sebelum kita mulakan sesi perkongsian kita, bolehlah kiranya saudari perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Nama saya Kalina Anna Perempuan Subramaniam. Saya berasal dari Batu Gajah. Sekarang belajar di UTHM. Umur saya 22, saya beragama Hindu. Okey, baiklah. Kita pun sudah mengenali dengan saudari Kalanila. Jadi bolehlah kita terus ke objektif utama untuk perbualan kita pada hari ini. Baiklah, dalam Islam, tujuan untuk melakukan amalan kebaikan bukan sekadar ritual atau suruhan agama semata-mata, tetapi sebagai untuk mendapatkan keredaan Allah. Sebab kita buat kebaikan tu bukan sekadar nak tunjuk ke orang, tapi kita nak buat kebaikan tu dengan ikhlas supaya kita dapat keberkatan hidup dan sentiasa diredai. Selain tu, kita nak mempersiapkan diri kita untuk akhirat kerana setiap amalan kita tu Tuhan boleh nampak kan, dan amalan kebaikan yang dilakukan dengan niat yang betul adalah salah satu usaha kita untuk membina kehidupan yang baik di akhirat nanti. Dan tujuan lain dalam persoalan kenapa kita kena buat baik juga adalah untuk meningkatkan akhlak peribadi, kerana kita percaya dengan amalan yang kita buat baik tu kita dapat membersihkan hati kita daripada sifat sombong, tamak, kedekut dan sebagainya. Dengan berbuat baik kita harap dapat menjentik sifat-sifat mulia dalam diri kita. Dan seterusnya kita buat baik ni kita nak menyumbang kepada keharmonian masyarakat, memberi inspirasi kepada orang untuk buat baik juga, dan juga untuk memenuhi tanggungjawab sebagai seorang umat di muka bumi ini. Jadi itu adalah serba sedikit tujuan kita untuk berbuat kebaikan menurut Islam lah. Jadi soalan pertama saya untuk saudari, bolehkah saudari kongsikan apa yang dituntut dalam ajaran agama saudari tentang etika dalam hidup? Adakah terdapat perkara-perkara yang wajib dilaksanakan dan perkara-perkara yang menjadi pantang larang dalam perspektif etika yang dipraktikkan dalam agama saudari? Dipersilakan. Baik, saudari. Terima kasih. Dalam agama Hindu, etika kehidupan banyak dipandu oleh Dharma. Dharma itu sesuatu prinsip moral yang mengarahkan manusia untuk menjalani kehidupan dengan adil dan bertanggungjawab. Selain daripada itu, ada 5 lagi prinsip yang penting lah. Salah satunya adalah ahimsa. Ahimsa itu tidak mencederakan makhluk lain. Selain itu, satya. Satya itu bercakap benar. Astiya itu tidak mencuri. Brahmastra itu pengadilan diri, dan apikrata itu tidak tamak. Prinsip-prinsip ini adalah prinsip etika yang wajib dipatuhi oleh penganut Hindu. Pantang larang pula termasuk perbuatan seperti menipu, mencuri, menyebabkan penderitaan kepada orang lain atau makhluk hidup. Agama Hindu juga mengajarkan tentang pentingnya keseimbangan antara tanggungjawab peribadi dan tanggungjawab sosial untuk mencapai keharmonian dalam kehidupan. Ahimsa, saya pernah dengar. Ahimsa ni yang tak boleh makan, tu sebab salah satu yang tak boleh makan lembu tu kan? Ya, betul. Sebab Aha. kami punya penganut ni, kami buat prayers tu, ada satu lembu tu, macam kita hargai lembu tu lah. Macam kita hargai lembu tu, kita tak boleh makan lembu. Itu salah satu daripada etika lah dalam agama Hindu. Ya, betul. Baiklah, jika dari perspektif Islam pula, menekankan manusia sebagai khalifah di bumi. Khalifah ni apa? Khalifah adalah generasi manusia yang dipilih oleh Allah untuk mentadbir, mengurus dan memakmurkan muka bumi dengan menjalankan perintah-perintah Allah sama ada dalam peringkat keluarga, masyarakat, negara dan sebagainya. Jadi antara contoh tuntutan manusia sebagai seorang khalifah di muka bumi ni adalah untuk menegakkan kebenaran dan menghindari kemungkaran, iaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti dalam ada firman daripada surah Luqman ayat 17 yang maksudnya, dan suruhlah berbuat kebaikan serta laranglah daripada melakukan perbuatan mungkar dan bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpamu. Juga dalam surah Ali Imran ayat 110 yang maksudnya, kamu adalah sebaik-baik ummah yang dikeluarkan bagi manusia kerana kamu menyuruh membuat kebaikan dan melarang untuk melakukan kemungkaran, serta kamu beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah ia lebih baik bagi mereka di antara mereka yang beriman
dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Ajaran agama sendiri telah menetapkan bahawa tanggungjawab masyarakat Islam untuk melaksanakan amar makruf nahi munkar, iaitu menyuruh melakukan kebaikan dan menghindari, mencegah kemungkaran. Kepentingan amalan ni adalah kerana kita perlukan sebuah masyarakat yang bertanggungjawab lah dan prihatin terhadap masyarakat sekitar. Kalau tak, nanti masalah kemungkaran dan maksiat tu akan berleluasa dan paksi kebenaran tu tidak dapat ditegakkan. Jadi dengan pelaksanaan konsep amar makruf nahi munkar, dalam kata lain menegakkan kebenaran dan menghindari kemungkaran ni, pastinya kita dapat buat banyak lagi kebaikan. Contohnya dapat memelihara hubungan antara sesama manusia, tak kisahlah sebagai seorang anak, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang jiran dan sebagainya. Dengan konsep menegakkan kebenaran dan menghindari kemungkaran ni, kita boleh ajak keluarga, kawan-kawan kita untuk buat baik bersama-sama dan mengajak dan menegur mereka sekiranya mereka buat perkara yang tidak baik. Contohnya kalau macam dekat universiti kan, kita kan student. Macam kalau jumpa kawan yang ajak ponteng kan, mestilah kita tegur dia sebab kita ajak dia pergi kelas kan. Macam itulah. Jadi konsep menegakkan kebenaran dan menghindari kemungkaran ni bukan sahaja kita dapat manfaat terhadap sesama manusia je, tapi turut dekat sekalian alam. Beralih kepada soalan kedua saya, sebagai seorang pelajar universiti kan, apakah etika yang dipraktikkan dalam agama saudari ketika menuntut ilmu? Adakah terdapat perkara-perkara yang menjadi larangan ketika menuntut ilmu, atau apakah amanah yang diberikan dalam perspektif agama saudari ketika sedang menuntut ilmu? Silakan. Soalan yang tricky sikit. Okey, dalam agama Hindu, menuntut ilmu adalah satu kewajipan moral yang dianggap sebagai salah satu tujuan hidup, iaitu kita orang panggil Purushartha. Purushartha tu moral yang dianggap sebagai salah satu tujuan untuk hidup. Okay? Pelajar perlu mendekati ilmu dengan sikap hormat kepada guru. Yang tu first. Sebagai seorang penganut agama Hindu, dari kecil kita orang dah tahu kita kena hormat guru, dan dalam proses menuntut ilmu, mereka harus bersikap ikhlas, disiplin serta menjaga kesucian minda dan tubuh. Selain itu, tidak ada larangan khusus terhadap menuntut ilmu, tetapi pelajar dinasihatkan supaya tidak menyalahgunakan ilmu untuk kepentingan peribadi atau untuk menjalimi orang lain. Kewajipan pelajar adalah untuk mengembangkan diri secara rohani dan intelektual bagi mencapai tujuan hidup yang lebih besar seperti moksha. Moksha tu kebebasan rohani lah. Lepas kita tamat hidup di bumi ni, itulah kebebasan moksha rohani tu. So macam boleh saya simpulkan yang boleh lebih kurang sama lah, sebab kita kena ikhlas, kita kena hormat guru kan. Dalam perspektif Islam pula, keperluan menuntut ilmu tu hendaklah diluaskan semata-mata bukan untuk exam dan peperiksaan. Macam saudari kata tadi lah, kita kena ikhlas. Menuntut ilmu tu ikhlas kerana Tuhan. Niat yang ikhlas akan buatkan ilmu tu menjadi berkat kan. Jadi selain tu, kita juga perlu memanfaatkan ilmu tu dengan ajar kawan-kawan, tak sifat kedekut. Selain itu, hormat guru macam saudari kata, dan menjauhi perkara-perkara yang melalaikan. Seperti yang dinyatakan dalam ayat Al-Quran, dalam surah Al-Taubah ayat 122. Maksudnya, oleh itu hendaklah keluar sebahagian sahaja dari tiap-tiap puak di antara mereka supaya orang-orang yang tinggal itu mempelajari secara mendalam ilmu yang dituntut dalam agama, dan supaya mereka dapat mengajar kaumnya yang keluar berjuang. Apabila orang-orang itu kembali kepada mereka, mudah-mudahan mereka dapat berjaga-jaga dari melakukan larangan Allah. Dalam konteks adab ketika menuntut ilmu juga, saya nak menyelitkanlah etika yang signifikan dan besarlah bagi saya sebagai seorang pelajar, iaitu nilai amanah tu sendiri. Contoh paling dekat dan paling mudah dengan kita yang sering kita tengok dekat sekeliling kita sebagai seorang pelajar kan, mesti kalian Mila pun pernah jumpa kawan-kawan kita yang jadi free rider, betul tak? Ya, betul. Jadi free rider ni secara umumnya kita tahu orang yang dia nak dapatkan faedah daripada kumpulan kita, tapi dia tak nak memberi sumbangan dekat dalam kumpulan tu kan. Jadi tabiat ni jika dilihat pada keseluruhannya, ia berkait dengan sifat khianat, iaitu berlawanan lah dengan amanah. Ini kerana mereka ni tak jalankan tugas yang dipertanggungjawabkan pada mereka, padahal tugasan itu adalah amanah untuk mereka.
khianat terhadap amanah dari seorang guru, khianat terhadap ibu bapa mereka, sebab ibu bapa mereka mestilah amanahkan mereka untuk belajar bersungguh-sungguh kan. Juga khianat terhadap amanah universiti untuk menjalankan kewajipan sebagai seorang pelajar. Seperti firman Allah SWT dalam surah Al-Anfal ayat 27, maksudnya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu khianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui salahnya. Jadi terang-teranglah memang diberitahu dalam konteks ini larangan mengkhianati amanah sesama manusia, khianat terhadap amanah pembelajaran dan pekerjaan turut dilarang oleh Allah SWT. Jadi kepentingan etika amanah tak kisahlah dalam segala apa yang kita lakukan, terutama dalam konteks menuntut ilmu, sangat penting supaya kita dapat mencapai ilmu yang berkat, menghindari perkara yang tak baik dan mengelakkan kebencian masyarakat. Bagi soalan terakhir saya lah, soalan ketiga, nilai keadilan adalah satu prinsip asas dalam kehidupan yang diaplikasikan oleh masyarakat dan juga merupakan nilai universal yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Bolehkah saudari kongsikan etika yang dituntut dalam agama saudari berkenaan isu keadilan dalam hidup bermasyarakat? Keadilan dalam agama Hindu dipandu oleh konsep Dharma. Saudari pernah dengar perkataan Dharma ke? Pernah dengar tapi Dharma. kurang jelaslah maksud dia. Dharma memerintahkan penganut untuk bertindak dengan adil dan tidak mementingkan diri sendiri. Menurut ajaran Hindu, keadilan ialah apabila seseorang menjalankan tanggungjawab dengan adil dan berintegriti sama ada kepada diri sendiri, keluarga atau masyarakat. Keadilan bukan hanya berkaitan dengan hukum manusia tetapi juga dengan karma, di mana tindakan seseorang akan menentukan balasan yang mereka terima, baik di dunia ini atau selepas mati. Tidak melakukan sebarang kezaliman, menghormati hak orang lain dan melindungi mereka yang lemah adalah prinsip utama keadilan dalam agama Hindu. Dharma ni, kalau kita buat baik, kita akan menerima kesan yang baik. Kalau kita buat buruk, akan menerima kesan yang buruk juga. Dalam kesimpulannya, Dharma tu keadilan dalam agama Hindu. Dharma. Okey, faham. Okey, dalam ajaran Islam pula, ada tu yang diwajibkan adalah dalam konsep samawi, iaitu perintah Allah yang melengkapi segala hubungan manusia dengan kehidupan lah. Dalam surah Al-Ma'idah juga, ayat 8 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah dengan menerangkan kebenaran, dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong untuk tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa juga, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu lakukan. Ayat ini menegaskan bahawa kewajipan melakukan adil terhadap seluruh manusia yang bermasyarakat majmuk tanpa mengira perbezaan taraf hidup, agama dan bangsa. Dalam keadilan tak sepatutnya wujud diskriminasi, tidak menindas orang lain dan mengelakkan sikap berat sebelah. Antara bidang yang digariskan dalam Islam tentang keadilan adalah antaranya keadilan hukuman, keadilan ekonomi, keadilan politik, keadilan masyarakat dan keadilan pendidikan dan sebagainya lah. Jadi sebagai seorang pelajar yang mempunyai sahabat yang bukan seagama kan, saya ingin selitkanlah etika adil ni dalam hubungan persahabatan sesama rakan yang tidak seagama yang merangkumi di bawah konteks keadilan masyarakat. Islam menitik beratkan hubungan yang baik bukan sahaja antara sesama Islam tetapi turut berbaik-baik dengan orang bukan Islam. Tuntutan ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang bermaksud Allah tidak menghalang kamu terhadap golongan yang tidak memerangi kamu berkenaan agama dan mereka tidak mengeluarkan kamu daripada tanah air kamu, dan kamu berbuat kebajikan kepada mereka dan berlaku adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang adil. Contoh dalam konteks ini kan adalah saling hormat menghormati, bantu-membantu antara satu sama lain. Islam sama sekali tidak pernah mendiskriminasikan orang bukan Islam. Bukan sebab kalau kawan kita tu agama lain, kita tak nak tolong. Bukan macam tu. Jadi natijahnya Islam menggariskan etika adil ini sebagai salah satu nilai yang penting dalam kehidupan, baik daripada perspektif individu maupun masyarakat, kerana kepentingannya adalah dapat mewujudkan suasana yang harmoni dalam masyarakat. Jika tak berlakunya diskriminasi, mestilah
kita dapat hidup dengan aman, tak ada pergaduhan, tak ada perbalahan sebab masing-masing dapat hak masing-masing tanpa penindasan tu kan. Jelas dekat sini selain kita nak dapatkan keredaan Allah kerana melakukan tuntutan untuk berlaku adil, keadilan juga menggalakkan kepercayaan, tanggungjawab dan kesejahteraan serta mencegah penindasan serta ketidakadilan daripada berlaku. Setelah saya telah menanyakan saudari ketiga-tiga soalan tersebut, maka kita telah pun berada di pengakhiran perkongsian video kita. Jadi secara kesimpulannya, kita telah bertukar pandangan serta berkongsi mengenai etika yang dipraktikkan dalam agama masing-masing. Antaranya kita dapat berkongsikan tentang kepentingan berbuat baik dan menghindari perkara-perkara yang dilarang. Macam dalam agama Hindu, etika yang saudari kongsikan sebentar tadi, kita kena buat baik, kita kena bertanggungjawab, kena adil, pantang larangnya tak boleh menipu, tak boleh mencuri dan sebagainya kan. Dan dalam agama Islam pula kita mengamalkan konsep amar ma'ruf nahi munkar, iaitu mengajak kebaikan dan menghindari perkara-perkara yang tak baik. Selain itu, kita juga ada membincangkan tentang adab-adab dalam menuntut ilmu di bawah konsep amanah, di mana secara umumnya kedua-dua perspektif antara kita bersetuju bahawa kita menuntut ilmu tu kena ikhlas, tak boleh kita gunakan ilmu tu dengan cara yang melalaikan, dan kita juga kena menghormati guru dan sebagainya lah. Dan bagi soalan terakhir, kita dapat berkongsi tentang kepentingan ketika dengan etika adil dalam kehidupan kita sebagai masyarakat. Dan saya juga ada kongsikan tentang hubungan ataupun adab antara orang bukan Islam tadi. Sama juga dengan apa yang saudari kongsikan, kita tak boleh menzalimi orang yang lemah, tak boleh mendiskriminasi atas kepentingan kita nak membina hubungan yang harmoni dalam masyarakat. Dengan kesimpulan itu, maka berakhirlah sesi perkongsian kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada saudari Kalenila atas kesudian untuk meluangkan masa dan berkongsi ilmu yang amat berharga sebentar tadi. Sebelum mengakhiri sesi perkongsian, saudari ada apa-apa soalan ke nak tanya? Tak ada. Just nak bagi tahu. Saya berterima kasih juga atas perkongsian ilmu tadi. Okey, sama-sama. Jadi jika tak ada soalan, saya kira itu sahaja untuk video ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Jumpa lagi.